Ya, tunggu kejap Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke kelas Scratch kita, nak sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu dalam permainan larian ulang alik. Okey, cikgu akan buka dahulu fail fail yang lepas, open Scratch project SKKF. Okey. Okey, ini dia projek kita minggu lepas. Tapi pada minggu lepas kita tak ada bola. Kita tak ada bola. Tapi pada minggu ini cikgu nak ajar kamu, kita buat bola, ada 2 biji bola cikgu masukkan, yang mana bola ini menjadi penghalang. Supaya sukar sikit game kita. Kemudian cikgu adakan nyawa. Nyawa kan, kalau game mesti ada nyawa kan. Nak lebih interaktif, kita mesti letak nyawa. Barulah susah kan, habis nyawa, kalah lah kosong kita, betul tak? Kita nak tengok berapa markah kita paling tinggi yang kita boleh dapat dengan larian ulang alik. Jadi hari ini insyaAllah cikgu nak beritahu yang pertama, macam mana nak cipta bola. Nak cipta ni bola, halangan berbentuk bola. Okey, ni yang cikgu dah buat lah. Cikgu tunjuk dulu apa yang cikgu dah buat. Nanti kamu boleh, kita akan kupas satu-satu bagaimana caranya kita buat. Okey. Ya, sebelum tu dalam ada apa-apa soalan tak? Dalam informasi ada ni? Okey, jelas. Terima kasih. Okey, cikgu jalankan dulu. Ini permainan yang cikgu dah siapkan. Tapi ini belum 100% siap. Ini hanya dalam 90% siap . Tengok. Bila kena bola, dia bunyi adoi dan bunyi point, maknanya mati. Nyawa cikgu tinggal 2. Cikgu sambung lagi. Tengok point cikgu dapat. Okey. Nampak tak di situ? Permainan kita apabila bola itu adalah halangan. Cikgu wujudkan bola ni sebagai halangan. Apabila bola itu bergerak sebagai halangan, kita kena elak dia. Untuk dapatkan larian yang penuh, kamu kena elak bola tersebut. Sekiranya kena bola, game kita akan mati dan nyawa kita akan berkurangan. Okey, jadi pada hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana caranya dulu untuk kita buat bola. Nak masukkan gambar bola ni. Okey, yang pertama sekali, okey, yang ini cikgu dah siapkan lah . Okey, pertama sekali apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena tambah sprite. Contoh bayangkan ni bola tak ada lagi . Kamu bayangkan bola tak ada. Kamu kena masukkan sprite. Klik pada sprite. Okey, pada sprite ini ada banyak gambar. Ada bola, macam-macam bola. Contoh hari ni, contohlah kamu nak letak bola basketball. Contoh kamu buat basketball. Kamu klik bola basketball. Okey, kamu tekan bola, cikgu tak nak bola lah. Kasih nampak beza sikit, kita letak kelawar hitam. Supaya tak kena Ronaldinho halangan dia kan. Kita nak tahu kelawar, kita letak okey. Okey, jadi cikgu ada satu gambar kelawar. Nampak? Bila gambar ni dah ada ni, nampak? Yang pertama sekali cikgu kena buat apa? Kecilkanlah ikut saiz biar realistik. Pergi pada tab toolbar atas ni, pergi shrink, kecilkan dia. Baru nampak realistik kan kelawar kita ni. Nampak? Nampak? Okey, kita dah ada kelawar. Jadi kelawar ni contoh dia nak turun daripada sini atas ke bawah. Ronaldinho kena elak dia kan. Sama macam bola tadilah. Okey, kita letak ni. Okey. Apabila nak gerakkan dia ke atas ke bawah, yang pertama sekali, kalau kamu lihat aplikasi ni, kita mesti buat kostum dulu. Tengok aplikasi yang pertama ni, skrip dia. Kena buat kostum dulu. Untuk apa kita buat kostum? Cikgu nak tanya ni. Faidi Naufal, nak buat apa kita buat kostum, Faidi? Faidi. Tak apa, terima kasih. Amin Amarul masuk lambat pun tak apa. Tak tahu lah. Buka lah suara jawab tak tahu. Tak apa. Siapa boleh bantu? Emirul. Kenapa kita buat kostum? Tak tahu cakap buka mic. Tak tahu cikgu. Saya perlu dibantu cikgu. Emir. Tak tahu cikgu. Tahu tak apa. Okey, sebab apa kita buat kostum?
tujuan cikgu bersoal jawab ni supaya kamu lebih faham, bukan nak tunjukkan kekurangan. Tidak, kita nak lebih faham kan. Jadi kita ada sesi soal jawab. Tujuan kita menambahkan kostum ialah untuk kita menjadikan kita punya ni, kita punya apa ni, kita punya sprite ni bergerak. Kan? Nak jadikan dia bergerak, nampak ada pergerakan. Contoh macam Ronaldinho bergerak kiri kanan kan. Okey, jadi kita pergi kostum, nampak? Ni bat ni nampak? Dia dah ada dua nampak? Nampak? Nampak dia bergerak nampak? Dia kasih terbang bro. Nampak? Guys tengok. Dia terbang nampak? Jadi untuk kita, tujuan kita nak pergi kostum ni, kalau kita pergi, kita ambil sprite yang dah ada, dia memang dah kasih kostum dia bergerak begini. Jadi tugas kita ialah nak buatkan dia bergerak. Nak buatkan bergerak, kita kena pergi dekat script. Script inilah arahan kan. Kita pergi kat script. Kita pergi mana dulu? Event. Event kena ambil when click flag, green flag. When click green flag. Lepas tu forever next costume. Kena pergi. Okay. Boleh ni. Okay, pergi control. Letakkan forever. Okay. Kemudian pergi dia punya motion. Motion. Looks. Pergi ke looks, kita ambil next costume. Lepas tu kita masukkan berapa minit setiap kali dia nak berubah tu. Contoh 1 minit. Kita cuba. Nampak dia bergerak lah. Nampak kelawan tu bergerak. Okay, nampak kelawan dah bergerak. Tapi gerakan dia perlahan kan. Kita lajukan sikit. Kita buat 0.05. Biar laju sikit kepak dia. Tengok. Nampak? Menarik kan? Nampak kan? Kelawar tu dah bergerak dengan menarik. Okey, bila dia dah terbang, kita nak buat arahan untuk dia bergerak pula. Macam bola ni, dia bergerak ke bawah. Untuk pergerakan ke bawah ni, dia complicated lah. Complicated. Nampak kat sini. When click, set Y ni semua, dia complicated sikit lah. Tapi cikgu akan buat perlahan-lahan. Cikgu, hari ni kita buat dulu lah. Macam mana kelawar ni nak turun ke bawah. Nanti kamu kat rumah, kamu boleh buat sendiri macam mana dia nak bergerak ke bawah. Minggu depan, insyaAllah kita buat macam mana bila Ronaldinho langgar, dia bunyi adoy, bunyi boing, nyawa habis. Kita buat Jadi hari ni kita buat macam mana kelawar tu nak turun ke bawah, nak jadi halangan untuk Ronaldinho kan. Okey. Yang pertama sekali untuk kita buatkan dia punya skrip macam biasa, kita kena apa ni, jap terus sikit kita kena kita kena buatkan skrip. Apa dia? Okey, jap Okey, yang pertama sekali, okey. Pergi ke bat. Sebab kita nak letakkan skrip pada kelawar ni kan. Okey. Sekejap sebelum cikgu nak teruskan pada bab yang lagi sukar ni, cikgu nak tanya untuk buat dia bergerak. Okey, bagus Emirul. Ada pertanyaan? Tulis dekat sini. Kalau cikgu tanya boleh kamu buka terus pun tak ada masalah Okey. Yang pertama sekali untuk buatkan pergerakan, alamak ada orang datang. Okey. Untuk buat pergerakan yang pertama sekali macam biasa kena pakai event mula. When click bendera. Okey. When click bendera. Okey, sekarang ni kita kena setkan kelawar ini berada di mana. Jadi kalau kita nak setkan di sini, kanan, kiri ataupun di atas, contoh kita nak set daripada atas. Okey, kalau kamu nak setkan atas, kamu kena pergi ke bahagian motion. Motion ni ialah pergerakan dia. Di mana dia berada. Kita nak tentukan dia nak berjalan tegak ke, nak berjalan belok ke. Kat sini kita tentukan. Sekarang ni kalau kamu belajar dalam paksi, okey, bahagian atas ni, kalau kamu lihat bahagian atas ini paksi Y. Paksi Y. Kalau kamu tengok di tepi ni ada gambar bat ni kan. Gambar kelawar ni kan. Dia tahu, dia tunjuk X7Y136. Nampak tak kat tepi ni? X7, ini adalah Y136. Ini adalah kita panggil sebagai koordinat, garisan paksi koordinat. Yang mana kalau matematik kita ada macam ni tengok kalau matematik kita ada line, contoh cikgu tunjuk kat sini ada line sini matematik. Ada satu line, lepas tu ada satu line ini. Yang mana yang ini, line yang ini kita panggil sebagai paksi. Contohlah contoh yang ni line ini kita panggil sebagai paksi Y. Ni line sini kita panggil paksi Y. Manakala line yang bawah ni pula, okey, yang bawah ni pula kita panggil sebagai paksi X. Jadi kalau kamu letak bat kat atas ni, dia paksi Y. Tapi dia koordinat dia ada Y, ada X lah, faham tak? Maknanya garisan melintang X, garisan menegak Y. Okey, itu. Cuba pandang balik.
Mana juga nak back ni? Okey ni. Okey. Sekarang ni kita tengok kedudukan dia adalah Y136. Jadi kita setkan dulu, kita ambil ni set Y. Kalau kamu tahu kedudukan dia, kamu tekan Y position ni, kamu nampak. Position Y dia ialah 136 Ni nampak bawah ni, klik ni. Ni nak tahu kedudukan yang kamu letak ni. Kalau kamu letak dia di sini, nampak kamu tekan Y, dia akan beritahu kedudukan Y ni adalah back ni adalah 84. Kalau kamu letak sini, kedudukan dia 74. Letak sini, kedudukan dia 94. Kalau X dia pula, nampak. Contoh koordinat di sini, kedudukan ialah di Y negatif 128, X 110. Jadi cikgu nak letak di sini. Di atas sini. Oleh kerana di atas, kita nak turun ke bawah, jadi kita tengok paksi Y je lah. Tak payah tengok paksi X. Sebab X ni adalah kosong. Nampak Kalau cikgu letak X kosong tadi, okey nampak. Sebab cikgu nak buat dia turun ke bawah kan. Okey, jadi cikgu tengok paksi Y je. Y dia ialah 136. Jadi cikgu pergi ambil di sini set Y2. Pergi set Y2 pada angka di sini letakkan dia 136. Maksudnya bila kita tekan benda hijau ni, kita letak benda hijau ni, kelawar ini akan berada pada koordinat 136Y. Okey, Nur Hazika Farouk, boleh cikgu bantu? Ada angkat tangan? Hazika Farouk? Salah tekan. Tertekan tak apa, tak boleh tekan. Okey. Jadi cikgu letakkan dia set to Y136 Mula kita setkan 136 supaya dia bergerak di situ. Berada di 136. Kemudian cikgu kena pergi ambil control. Control ini ialah control forever. Tujuan dia supaya dia bergerak selama-lamanya. Selagi tak ada arahan, dia akan bergerak, dia akan berada di situ. Dia akan ulang-ulang benda yang cikgu nak buat. Okey. Jadi apa yang cikgu nak ulang dalam forever ni ialah yang pertama, show lah. Looks dia tu, looks. Looks tu maksudnya keadaan dia. Cikgu suruh show. Maksudnya bila bendera hijau ditekan, when green flag click, kelawar akan diset pada Y koordinat 136. Kemudian dia akan selama-lamanya akan show. Maknanya dia akan tunjukkan dia. Kalau cikgu tak nak tunjuk dia, cikgu letaklah hide kan. Cikgu tekan show. Lepas tu bila cikgu dah suruh dia tekan show, cikgu bagi control. Control ni supaya kita bila dia nampak wait 1 minit, maknanya suruh dia steady duduk kat situ, terbang kat situ, baru dia turun. Kalau cikgu tak letak wait, nanti dia terus nampak kelawar terus jatuh. Jadi cikgu nak kasih dia terbang dulu kat situ main-main. Cikgu letak contoh cikgu letak 3 second lah. Contoh 3 second lah. Cikgu letak 3 second. Kasih dia main-main sikit kat situ kan. Lepas tu bila dah letakkan wait, lepas tu kena cikgu letak lagi motion untuk pergerakan dia kan. Cikgu letak glide. Maksud glide ialah dia menggelongso, dia terbang menggelongso. Kalau cikgu letak move, pergerakannya sangkut-sangkut. Contoh cikgu letakkan move cikgu letakkan move 10 step Kalau cikgu letak move, nampak ada pergerakan dia. Nanti dia akan bergerak. Lepas 3 saat dia akan bergerak. Tu dia bergerak sikit-sikit, nampak? Nampak. Tapi pergerakan dia sangkut-sangkut. Contoh nampak tadi pergerakan dia kalau cikgu letak 1 step lah, biar nampak dia punya pembezaan. Bila cikgu suruh dia bergerak, kalau kita pakai move, pergerakan dia sangkut-sangkut. Kalau glide ni dia cantik, dia menggelungso. Itu bezanya glide dengan move. Awak tengok nampak tak? Lepas 3 saat dia akan bergerak ke kanan. Untuk gerak, kalau kita nak gerakkan dia ke bawah boleh saja kita tekan ni, kita tekan info ni, kita suruh tukarkan direction pergerakan. Nanti dia akan berubah. Tapi cikgu nak dia sekarang ni dia nak glide. Supaya nampak pergerakan tu cantik. Dia flow dia turun macam bola tu turun kan. Dia tak sangkut-sangkut. Kalau kita letak move dia akan nampak sangkut-sangkut. Jadi kita tak nak pakai move, kita pakai glide. Okey, sekarang ni kamu nak glide dia. Okey, maksud berapa second ni, maksudnya dia nak glide daripada atas ke bawah ni, kamu nak anggarkan berapa saat. Kalau kamu letakkan 5 saat, dia lambatlah bergerak. Tik 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 tik. Kalau kamu letak 1 saat, laju pula. Jadi kita anggarkan lebih kurang 3 saat lah. Kita letakkan 3 saat supaya dia glide dalam masa 3 saat, dia glide ke bawah 3 saat. Kemudian apa yang kamu kena setkan ialah yang pertama sekali, setkan dia nak glide sampai mana. Dia nak glide sampai X berapa, Y berapa. Kat sini kamu tekan X position. Kamu kata dia nak glide sampai bawah ni kan. Glide. Kamu kata sampai sini kan. Kamu tengok. Sampai berapa? X negatif 15.
Y negatif 145. Jadi kamu buat kat sini, dia nak glide sampai X negatif 15. Manakala Y ialah negatif 145. 145. Okey, kita tengok dia akan glide tak? Okey. Lepas dah buat, kita uji lah. Uji. Jangan takut. Okey, kita uji dia. Nampak tak? Dia dah glide. After 3 second, dia akan glide kan? Dia kibas-kibas dulu. Lepas 3 saat, dia akan glide selama 3 second ke bawah. Pergi ke koordinat X15, Y negatif 145. Jadi, bila dah begini, dia akan berada di bawah aja kelawar tu. Sekarang ni kita nak kelawar ni berulang-ulang, maksudnya dia akan pergi atas balik, dia turun bawah. Atas balik, turun bawah. Barulah dia akan bergerak, betul tak? Jadi untuk kita gerakkan ke atas balik, cara dia yang pertama, bila dia dah sampai bawah ni, apa perlu kita lakukan? Kita kena nyorokkan dia lah. Bila dia sampai bawah, kita sorokkan. Kat mana kita nak sorok? Kita kena pergi pada blok lux. Lux ni ialah dia punya pandangan dia lah. Dia nak bercakap ke, dia nak nyala, dia nak hilang, kita pergi pada lux. Kita letak height. Bila height ni maksudnya dia sampai pada glide satu koordinat ni, dia akan height, dia akan hilang. Cikgu tunjuk tengok tak hilang pula. Sekejap Ada apa ke? Tak, ni belum set lagi sayang. Tenang aja Patut dia sampai H ni dia akan hilang. Okay, tak apa. Dia tak hilang tak apa. Sekarang ni, okay, nampak? Yang set Y tu 136 ni, bila kita tak letak kelawar ni, dia tak akan pergi ke tempat asal. Jadi untuk pergi tempat asal ni, kamu letak set Y tu 136. Okey. Kemudian bila dia dah turun bawah ni kan, height ni tak payah. Bila tu dah turun bawah, kita pergi motion ni, kita setkan balik set Y tu 136. Sebab apa kena 136? Tahu tak sebab apa cikgu letak yang bawah ni pun arahan 136? Siapa boleh bantu? Cikgu nak Nur Alia. Sebab apa cikgu letak di bawah set Y tu 136? Tak tahu. Oh, tak tahu pula. Anak cikgu jawab tak tahu. Mana tahu? Alia? Mama tak tahu. Bingung. Sebabnya dari orang memang Tak tahu. Siapa tahu? Sebab nak dia kembali ke tempat asal. Yes, Faidin Naufal. Bagus. Sebab nak dia kembali ke tempat asal. Yes, itu jawapan yang betul. Okey, terima kasih Alia sebab jawab. Okey, thank you Ahmad Faidin Naufal. Kita letak set ke 136 kembali ni sebab kita nak tengok kelawar ini akan balik semula ke atas. Okey, kita lihat Sekejap, kita letak balik di atas, kita relax. Okey. Nampak tak? Dia bergerak, bila dia dah turun sampai bawah dia akan pergi ke 136. Dia akan pergi ke 136. Itulah fungsi dia kita letak. Height ni kita tak perlu letak lah. Sebab semalam cikgu cerita dia ada height supaya dia hilang kan. Tapi ni pun dia okey, dia boleh pergi. Tak ada masalah. Tapi kalau height tu kita letak selepasnya, apa dia jadi Kita letak selepasnya, kita tengok. Tengok ada tak beza kalau kita tak letak height. Okey. Cikgu rasa tak ada beza kalau kita letak height dengan tak ada height. Sepatutnya height ni dia boleh menghilangkan dia. Nanti dia kembali ke tempat asal. Okey, kita buat macam ni. Okey. Jadi kita letakkan begini, jadi kita dah dapat satu pergerakan yang mana kelawar ini terbang ke bawah sampai ke
koordinat yang kita nak, dia akan kembali ke tempat asal dia. Ini latihan yang pertama. Okey, jadi pada hari ini cikgu nak kamu buat sambungan pelajaran ni, kamu buatlah kelawar ke atau apa sahaja yang kamu nak letakkan, kamu letakkan sebagai halangan. Macam cikgu, sebenarnya cikgu letak bola 2 biji. Kalau kamu nak letak macam yang baru ni kelawar pun boleh. Kamu pergi saja bahagian skrip, kamu lihat apa saja benda yang kamu nak letakkan sebagai penghalang. Kamu nak letakkan rama-rama ke, benda-benda lain ke, tak ada masalah. Kamu boleh buat pilih mana satu sprite yang kamu nak untuk kamu jadikan halangan supaya game kamu lebih menarik. Okey, kemudian selepas dah siap ini, cikgu tak nak tambah lagi, cikgu takut nanti kamu complicated. Sebab bila dia dah bergerak ni, ada satu arahan yang cikgu beri iaitu yang mana cikgu setkan nyawa. Cikgu berikan nyawa supaya game kita ni lebih interaktif. Supaya dia lebih interaktif, cikgu letakkan dia nyawa dan apabila dia menyentuh, nampak set nyawa forever if touching Ronaldinho, dia akan cakap adoi. Untuk dicakap ni kamu boleh letak apa-apa saja, kamu boleh type. Contoh kalau tak nak adoi, kamu cakap sakit. Kamu type sakit. Dia akan sakit. Muzik ni kamu akan ubah. Okey, contoh cikgu beri contoh. Nampak Contoh. Adoi, yang ni adoi Yang bola tu adoi lagi. Kita tengok bola sepak biasa. Nampak? Dia cakap sakit. Bila cikgu dah ubah. Okey, jadi minggu depan InsyaAllah cikgu ajarkan macam mana nak tambah nyawa. Nyawa ini kita tambah melalui data iaitu kita buat variable. Kemudian kita akan masukkan bunyi macam biasa. Tapi kita akan masukkan pula perkataan sakit supaya dia boleh beri reaksi pada kita. Dan nyawa yang kita beri 3 ni, dia akan berkurangan 1. Okey? Okey. Jadi hari ini itu saja rakan-rakan. Cikgu harap kamu semua boleh mencuba kat rumah. Kamu buat yang terbaik. Sebelum cikgu habiskan kelas ini untuk kamu buat sendiri di aplikasi kamu, ada tak apa-apa pertanyaan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, jangan lupa isi kehadiran dan jangan lupa laksanakan cuba latihan ini pada aplikasi Scratch kamu sendiri sebab selepas 3 minggu ni kita akan buka kepada kamu untuk kamu menghasilkan sendiri apa saja bentuk permainan daripada Scratch. Dan kita akan buat itu dan kita akan buat penilaian terhadap kamu punya hasil kerja. Jadi cikgu harap dalam 2-3 minggu sebelum ni, 2-3 minggu yang akan datang ni, sekiranya ada masalah apa-apa, jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya sebab selepas ini projek kamu ialah membina sendiri pengaturcaraan dalam bentuk permainan interaktif. Jadi kamu kena bentuk sendiri lepas ni. Jadi ada masalah apa kamu kena tanya cikgu. Kalau tidak, kamu tak buat nanti penilaiannya tiada. Cikgu letak penilaian TP 1 sebab tidak buat. Jadi tolong buat untuk penilaian. Okey, itu saja pada pagi ini. Terima kasih yang sudi hadir. Alia ada masalah Alia? Cikgu boleh bantu? Raise hand tadi. Okey, tak ada. Kalau tak ada, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Bye cikgu. Salam cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Sama-sama. Ketemu lagi.